original. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Zaidi, Bajet Podcast Sembang Gemar. Okey, sebelum tu kita nak bagi tahu topik minggu ni. Okey, makan di kedai makan buat kacau. Kontroversi dia. Tapi ni lebih luas lah. Okey, sekarang ni saya nak tanyalah pada, kita tanya dekat Haris dulu, memandangkan dia excited gila. Okey, apa pendapat Haris? Tak sabar tu datang Dia tak sabar gila. Dia Semangat dah join. First time I join for podcast. Kena first- kena berdiri lah, kena berdiri. Kena berdiri? Buat Japan. dia macam habis Kelantan ni. Okey, macam ni. Soalan untuk Haris apa pendapat Haris tentang contoh macam owner produk dia pergi buat live dekat kedai makan, lepas tu meninggikan suara, buat bising, sampaikan orang di sekeliling marah. Patut ke orang tu marah ke? Sebenarnya tak patut, sebab itu hak masing-masing, sebab di tempat awam. Melainkanlah kalau macam fine dining. Macam mana tu? Alright, so kalau tanya aku lah, aku rasa macam tak ada masalah pun. Dia depends dekat dia punya level of bising dia tu. Kalau macam bising sangat, kalau bising biasa yang macam acceptable, okey lah. Sebab ramai je yang macam buat live Bigo, buat live IG whatever semua kan. So tapi kalau yang jenis bising sangat tu, tak boleh lah, kena bagi tahu lah. Kena bagi tahu owner untuk bagi tahu kat dia. Bagi tahu tu secara baik lah, bukan macam simbah ke ataupun serang ke, halau ke. Tak boleh macam lah. tu. Sebab dia pun ada hak dia juga. Ada dia bayar, kita Tempat pun awam bayar lah juga. kan. Betul. Macam Husin pula. Okey, contoh lah kan, awak pergi dekat satu tempat kedai makan, lepas tu ada sekumpulan ni, diorang macam terbahak-bahak kuat gila sampai diorang tak peduli pun orang tepi. Macam mana tu? Itu hak diorang ke ataupun sepatutnya kita boleh tegur dan cakap, boleh tak kurangkan sikit suara sampai orang lain tak boleh cakap? Macam mana? Okey, kalau cakap dari segi hak mungkin betul hak orang sebab tempat tu sama-sama pakai. Tapi kalau nak sebut dari segi etika tu tak betul lah. Sebab kita memang kita boleh buat apa yang kita nak as long as tak menyalah undang-undang ataupun agama. Tapi kalau kita mengganggu keteraman orang, itu dah jadi satu isu lah. So kalau kita jenis berani, bolehlah kita datang tegur orang tu, bagi tahu elok-elok. Kalau kita yang terganggu ni pun kena main peranan juga. Kalau nak tegur, tak boleh nak macam jatuhkan air muka dia. Mungkin kita boleh cakap slow-slow, bagi tahu supaya dia pun faham. Jangan secara kasar lah. Saya kasar lah. Ataupun kalau tak berani pun cakap kat owner lah. Nanti pandailah owner tu settle. Saya nak tanya Faris pula lah. Okey, pendapat Faris pula, mungkin pendapat Faris berbeza daripada pendapat Haris lah. Okey, yang buat live, kita nak dengar lah perspektif daripada Faris pula. Ni Haris, ni Faris. Okey. So, apa pendapat Faris pasal owner produk sekarang ni suka buat live dekat kedai makan dan selalu mendapat teguran daripada orang? Okay, bagi aku rasa tak ada masalah pun dia nak buat live ke, ikut suka hati dia lah. Tapi kalau dia buat tu macam suara terlalu kuat ataupun dia gunakan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya, itu memang kita kena tegur. Tapi dalam teguran kita kena berhemah lah. Kita tak boleh lah terus nak maki amun, tak boleh Simbah air. terus simbah air. Tu tak boleh lah. Macam kalau kita nak tegur pun kita kena cakap dulu, bang, ataupun kita kalau nak ambil hati lah kan, supaya dia tak rasa offended dan dia dengar apa kita cakap lah, wah bagus abang buat live produk apa ni. Lepas tu kita buat tanya apa semua. Lepas tu dia cakap cuma tu lah, saya anak ni tengah tidur ni, dia ni lah, saya minta tolong sikit lah bang. Kita cakap tu dalam keadaan berhemah. Dia pun akan fikir macam betul juga aku ni, tak sepatutnya. Kena pandai lah nak tegur tu. Yang ni saya setuju. Dia macam ada Dia betul. ada cara dia. Ini dah confirm. Ini aku Ini dah. Dia macam ada nak tunjuklah kita masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia ni macam Beradab lah. Beradab, ada macam kita nak tegur pada cara dia sendiri. Okey Ziad, kadang-kadang bila kita duduk makan, duduk makan, tiba-tiba ada keluarga yang mempunyai anak. So anak-anak diorang berlari lari sampai melanggar kita, menjerit-jerit, buat bising. So macam mana tu? Kita nak tegur budak-budak, tapi kadang-kadang benda tu kadang-kadang kita tengah berbincang tapi menimbulkan bunyi bising. Macam mana tu? Adakah kita patut tegur ke ataupun biarkan sebab budak-budak? Macam mana? Saya kena tegur kot.
Sebab tu kawasan public kan. Takut nanti bila dia tengah lari-lari tu kan. Ataupun macam Kes masa culik. dia tengah lari-lari tu kita bagi Kidnap, kaki kidnap. sikit. Bagi dia tersadung. Itu tak elok. Itu kalau nak buat cara kasar. Sekarang ni cara baik dulu. Contoh kalau anak-anak tengah lari apa semua, kita panggil budak tu ke kan, cakap tegur elok-elok, dia kata jangan lari kat Ke sini. patut kita bagi tahu kat mak ayah dia? Jangan direct dulu, nanti takut annoying pula. Mak ayah dia tengah lapar. Takut nanti kita tegur nanti jadi macam singa lapar pula. Satu isu pula kan. Kadang-kadang tak Tegur dulu. ibu bapa boleh terima teguran orang tak ada anak kan. Kita tegur dua anak dia elok-elok, cakap jangan lari sini kawasan public, takut nanti ada air ke apa dekat. Tak ada lantai licin ke apa ke, nanti berlaku Terkena accident bucu, ke. meja ke, terjatuh, tersungkur kan. Tapi biasanya kalau ibu bapa dia ada, kalau kita tegur anak dia, and then dia akan nampak, and then dia akan panggil anak dia, and then dia akan bagi tahu. So yang tu lagi better lah daripada kita direct pergi dekat mak ayah dia. So kalau kita pergi dekat mak ayah dia, macam dia pun ada air muka juga. So kalau kita terus bagi tahu dekat budak kan dia tahu apa. Oh tak apalah. Tapi kadang-kadang budak-budak tu sendiri pergi bagi tahu kat mak ayah dia orang, yang uncle tu tegur jangan tu kan. Kadang-kadang boleh jadi macam tu. Yang tu pun lagi bagus. And then barulah macam ibu apa dia tahu, oh anak dia ni macam ni. And then dia cakap, oh uncle tu bagi tahu yang benda yang betul lah. Nanti jangan main-main. Aku rasa memang setiap orang dia ada karakter dia. Dia ada yang jenis baran apa semua. Jadi kita kena fikir, kita kena choose our fight. Sama ada kita punya fight untuk menangkan kita punya opinion, nak bagi tahu yang tempat ni tak boleh nak bercakap, kita nak menangkan tu ke, ataupun kita just walk away je lah. Kita rasa worth ke tak kita nak bergaduh. Kalau kita rasa tak worth it, tak payahlah kita just bertapak lah kat tempat lain kan. Kalau orang tak nak dengarkan, daripada kita bergaduh jadi hal besar apa semua. Yang ni aku setuju. You are a man. Dalam perbincangan, kalau kita rasa kita boleh pergi tempat lain, just pergi je kan. Daripada kita nak bergaduh. Melainkan kita tengah makan. Tapi tengah makan kena hadap je lah. Nak habiskan makanan, betul tak? Itu memang risiko bila kita nak makan kat luar lah. Bukan, sebab kita bukan makan kat rumah. Betul? Tempat public kan. So okey lah. Macam ada je macam yang jenis budak-budak nangis ke bagai apa semua kan. Kata macam tak ada nak buat apa lah. Sabar je lah. Itu okey je. Yang budak-budak ni okey. Masalahnya mak budak, bapak budak ni yang tak erti nak faham bahasa ni, itu yang kita nak Tak menegur anak kan. Betul tak? Tak menegur anak kan. Itu yang kita kena bahasakan dia supaya dia orang faham bahasa. Okey, kita bincang lagi balik lepas ni So sekarang ni kita tengok dulu apa produk kita pada minggu ni, okey? Alright. Budget podcast. Riz, kau ambil bagi aku sekejap. Oh, alright. Ish, kau pakai produk apa tu Shit lah. Yang ni kau kena tahu. Treatment cleanser. Yang ni dah pencuci muka pagi dan malam lah. Yang kedua ni ialah UV white cream untuk lindungi kulit muka masa kita keluar. Yang ketiga, yang ni ialah moisturizer lah. Sebelum tidur kita kena pakai untuk pulihkan sel-sel muka. Kita uji lah. Patutlah muka kau bapak licin Cuba lah, nanti kau akan licin tak? Apa nama produk tu? Noah. Hai guys, kalau korang nak dapatkan produk Noah ni, korang boleh klik link seperti yang tertera. Okey, kembali lagi kita dalam Budget Podcast. Sembang lebat. Okey, tadi saya dah tanya Faris dulu first kan. Sekarang ni saya tanya Ziad pula. Okey, Ziad. Ini kes yang seterusnya pula. Okey, kes dia. Okey, panggil ramai nak bincang pasal MLM. Tapi ordernya TOS je. Seorang satu order air. Kadang-kadang ada yang tak order langsung. Cukuplah seorang dua dah order. Okey, lepas tu yang lain tak minum. Okey. So bagi yang datang nak minum, nak makan, tak boleh sebab tempat dah penuh. Sampai kadang-kadang gabungkan meja. Macam mana tu? Itu hak diorang ke macam mana? Ataupun sepatutnya diorang kena fikir. Kalau diorang nak jumpa kat tempat lain, bukan tempat untuk orang makan. Macam mana? Sepatutnya diorang kena pergi tempat lain. Tempat lain. Kenapa Ziad cakap macam tu? Sebab contohlah kalau dah restoran tu pun saiz dia tak besar sangat. Cukup-cukup untuk 30 orang dalam 20 atau 30 orang. Tiba-tiba datang pula satu kumpulan ni nak duduk situ sebab nak bersidang pasal isu sebab nak bersidang pasal isu produk diorang ke apa benda.
tanpa minum ke, atau at least makan atau minum lah. Adalah minum tapi 2-3 orang. Daripada 15 tu 2-3 orang yang minum. Tak patutlah, sebab benda tu, sebab kawasan situ atau tempat duduk ni khususkan untuk mereka yang nak duduk, minum dan makan. Dah makan betul. Tak balik kalau ada orang yang betul-betul perlukan waktu tu, tanda tengah hari lah, waktu rehat, memang memerlukan masa untuk sejam tu untuk makan dan minum. And then suddenly nampak dekat kawasan tu memang orang ramai tapi tak minum. Apa perasaan dia? Kita kena ambil macam tu. So bagi mereka yang jenis macam tu, diorang kena cari tempat untuk mereka. Ya, tak kira dekat mana-mana kan, asalkan tak melibatkan tempat-tempat macam common sense lah. Hussein sendiri pernah jadi pelajar. Okay, isu ni timbul. Buat assignment dekat McDonald. Okay, lepas tu orang lain tak boleh nak duduk, nak makan. Penuh dengan apa, student, penuh dengan student. Macam mana isu ni? Adakah itu hak diorang? Kita tak boleh cakap apa. Tapi orang lain makan macam okay, 15 minit, setengah jam, tapi dia sampai 2-3 jam kat situ. So orang lain tak boleh nak. So business owner McDonald pun terpaksa layan kau seorang je. Daripada awal sampai 3 jam, itu saja. Macam mana? Okey, kalau tanya dari segi pendapat, sepatutnya kalau dia nak duduk situ buat assignment apa semua, dia boleh je lah nak buat, sebab dengan syarat dia mesti ada beli dia punya apa, makanan ke apa semualah. Tapi kalau dia dah 2-3 jam, tapi kita pun tak ada hak juga nak macam pelanggan lain lah, tak ada hak pula nak cek dia kau apa hal buat assignment apa semua. Dia boleh je nak lawan balik, dia nak cakap apasal lah tak boleh, sebab ini bukannya tempat kau cok seorang kan. Macam first come first serve, kalau kau tak suka kau carilah tempat lain yang kosong. Dia pun customer juga. Tapi itu dari segi logik dia jugalah. Sebab kita pun tak tahu juga, mungkin lepas dia buat assignment dia nak order lagi ke, ataupun macam mana ke kan. So tak boleh nak cakap, kita tak boleh nak judge dia dari segi sebab dia ada bawa laptop ke apa semua. Mungkin dia lagi selesa duduk dekat McDonald's semua sebab ada aircon ke apa, tak sure lah, daripada ada wifi ke. ada wifi. Kadang-kadang dia sendiri pun rasa segan. Dia duduk situ berjam-jam tapi dia order 1-2 je. Lepas tu mungkin dia order lagi balik kopi ke apa ke, at least kan. Betul tak? Tapi kalau aku okey je kalau benda yang macam ni, sebab student kan dia pun macam duit pun tak ada sangat. So, dan dia kena guna internet daripada McD. Ya, tu betul. Tapi Agak kalau logik lah. depends dekat tempat tu itself lah. Kalau tempat tu crowded, macam tak patut lah kalau 2-3 jam. Tapi kalau tak crowded, and then kalau dia duduk 2-3 meja je, geng-geng dia orang, and then ada lagi meja-meja untuk pelanggan lain, rasanya okey je. Kan? Betul. You are my man. You're my man, bro. Okay. Betul juga. Sekarang ni nak tanya juga Faris lah. Okay, ada kes juga kita datang pergi kedai mamak, contoh pergi kedai mamak, datang berdua tapi kita pergi duduk dekat meja besar, sedangkan ada lagi meja kecil-kecil ni pergi duduk kat meja besar. Macam mana tu? Itu hak dia ke? Sebab dia bayar, suka hati dia nak pilih meja mana. Tak ada pun cop cakap 2 orang kena duduk meja macam ni, kalau 5 orang kena duduk kat meja macam ni. Macam mana? Oh, tu memang setengah orang ada yang macam tu. Dia orang badan betul. Dia kecil je tapi dia nak space besar. Supaya dia boleh bergerak-gerak, selesa lah. Tapi kita sebagai customer, kalau kita customer, kita nampak orang lain pun macam tu, kita tak boleh nak buat apa. Kita pun tak ada hak sebenarnya nak suruh dia pindah-pindah. Kita boleh bagi tahu, boleh tak saya nak duduk kat sini sebab family saya ramai. Tapi kalau dia tak nak pindah, kita pun tak ada hak untuk nak marah dia. Jadi kalau kita nampak dia masih lagi nak duduk kat situ, kita biar je lah. Jadi kita carilah tempat lain. Kalau kat kedai tu tak ada, carilah kedai lain. Nak buat macam mana, kita jangan ambil benda tu, semua benda kita boleh nak buat bergaduh. Dia macam tak berbaloi lah kan. Benda kecil tapi kita nak bergaduh, macam menunjukkan kebodohan. Betul, macam depends lah dekat dia nak ambil meja besar lah. Betul. Tak lah, selagi ada meja lain kita okey lah. So saya nak minta Haris untuk conclude lah. Macam mana, adakah patut benda ni macam kita biarkan je, ataupun semua orang kena faham dan kena sedar? Dia kena macam mana? So bagi aku semua macam kena ada common sense lah. Macam kalau nak kesedaran lah kan. Common sense tu kena ada. Macam kalau nak bising-bising kan ada limit dia. So janganlah macam bising terbahak macam kuat sangat, over. And then kalau nak lepak kat mana-mana ramai-ramai pun, like kena, kalau nak bincang pasal produk MLM tu baik tempat lain lah. Yalah. Macam tu lah. Semua Kita sendirilah boleh fikir kan. semua Kena ada. faham lah kan. Semua bagi aku
benda ni dia mau kepada common sense lah. Kalau jenis yang tak ada common sense tu dia jadi macam bergaduh, sembang hari bagai apa semua. Lepas tu dapat apa kan? Dapat tak tahu dapat apa. Viral benda baik tak apa. Ni viral benda tak baik. Benda baik tak apa. Tapi biasanya benda macam orang takkan viralkan benda yang baik. Benda yang jahat, benda betul. yang negatif. Yang tu yang orang tak tengok. Okay. So terima kasih korang dah apa orang cakap rungkai, okey. Benda ni patut ke tak patut, lepas tu ataupun hak ke tak hak sebenarnya, okey. So kita dah dengar lah jawapan tadi. So sebelum kita menutup, okey, tirai minggu ni, okey. So jangan lupa Budget Podcast. So kita dengar lagu apa minggu ni? Cinta kita tak pernah berhenti untuk tetap tegar hadapi segalanya. Walau cobaan hidup terus berganti, tak pernah berhenti untuk tetap tegar hadapi segalanya.